Buletin Pagi 26 Mei bersama saya Syahira Izzatia ke paju utama pagi ini. Yang di-Pertuan Agong beriltizam teruskan legasi ayahandanya almarhum Sultan Ahmad Shah. Isu harga tiket penerbangan ke Sabah mahal, dua menteri akan berbincang minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah hari ini beriltizam akan meneruskan legasi dan sifat peri kemanusiaan almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Seri Paduka Baginda berkata demikian ketika bertitah dalam hantaran akaun Instagram Istana Negara, menyifatkan rakyat Malaysia kehilangan seorang manusia yang luar biasa, namun lebih menyedihkan baginda kehilangan ayahanda yang tersayang dan rakyat kehilangan seorang sultan yang benar-benar luar biasa. Pun begitu, baginda berterima kasih kepada Allah kerana mengurniakan negara dengan seorang pemimpin dengan sifat yang merendah diri, penuh kasih sayang dan rahmatnya kepada rakyat Pahang dan Malaysia. Tambah Seri Paduka Baginda almarhum Sultan Ahmad Shah akan kekal dalam sanubari rakyat Malaysia buat selama-lamanya. Almarhum Baginda Sultan Ahmad Shah mangkat di Institut Jantung Negara IJN jam 8.50 pagi Rabu lalu. Almarhum adalah Sultan Pahang kelima dan ayahanda kepada Yang di-Pertuan Agong sekarang. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyeru rakyat Malaysia untuk menghargai keamanan yang dikecapi hari ini. Menyifatkannya sebagai bukan sesuatu yang biasa, keamanan katanya hanya mampu dicapai jika sikap masyarakat tidak menjurus kepada pertelingkahan. Malah budaya hormat menghormati yang diamalkan sesama kaum atau agama dikongsi setiap kelompok masyarakat. Walaupun dalam negara kita ini terdapat orang Islam, orang bukan Islam dan macam-macam lagi fahaman yang berlainan, tetapi tidaklah membawa kepada permusuhan antara kita dengan orang bukan Islam. Bahkan antara kita dengan sesama orang Islam pun keadaan begitu baik sekali sehingga kita boleh berkumpul di petang ini untuk berbuka puasa dan juga untuk berjemaah, sembahyang berjemaah Maghrib dan Isya. Ini adalah satu nikmat yang besar yang kita tidak sedar kerana kita anggap ini adalah perkara biasa. Sebenarnya dia tidak perkara biasa. Dalam negara kita ini keamanan berlaku kerana rakyat tidak suka bermusuh. Jelasnya kegagalan menjaga keamanan menjadikan banyak negara Islam jatuh ke kancah perang saudara dan hilang nikmat untuk bersama dalam menjalani ibadah seperti berpuasa menjelang Ramadan. Tun Dr. Mahathir berkata demikian pada majlis berbuka puasa bersama rakyat di Masjid An-Najah, Air Hitam Jerlun. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada golongan asnaf dan yang memerlukan. Beliau turut menunaikan solat maghrib bersama jemaah di masjid berkenaan. Perdana Menteri diiringi isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Turut hadir Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Tun Mahathir yang juga Ahli Parlimen Jerlun bersama isteri Tok Puan Nur Sita Zakaria. Sangat komited rakyat. Kerjasama dan sokongan juga daripada... Baik, umat Islam diseru meneruskan amalan tarbiyah atau pengasuhan di bulan Ramadan pada bulan-bulan lain. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, umat Islam bukan sahaja dituntut berpuasa tetapi juga menahan diri daripada segala perbuatan tidak baik dan maksiat, sebaliknya memenuhi waktu malam dengan solat tarawih, tadarus dan sedekah. Dan ini adalah salah satu daripada apa yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi adalah kumpulan syaitan yang membazir. Janganlah Ramadan ini akhir kita tidak hidupkan dan momentum
dihilangkan kaya berlima. Relatif senang makan. Datuk Seri Dr. Wan Azizah berucap pada Majlis Iftar Perdana Parlimen Pandan bersama ahli Qariah dan golongan asnaf di Masjid Nurul Hidayah, Kampung Pandan Dalam semalam. Beliau yang juga anggota Parlimen Pandan berharap umat Islam dapat memenuhkan amal kebaikan lebih-lebih lagi di 10 hari terakhir Ramadan dikekalkan sebagai momentum untuk menjadi insan lebih baik. Pada majlis berkenaan, sumbangan Aidilfitri turut disampaikan kepada 350 penerima daripada golongan asnaf Parlimen Pandan. Jamuan berbuka puasa pula dihadiri 2,500 ahli Qariah masjid berkenaan. Isu harga tiket penerbangan ke Sabah yang didakwa mahal akan dibincang bersama Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook minggu depan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Mohammadin Ketapi berkata beliau akan menyuarakan keluhan rakyat Sabah agar ia dapat diselesaikan segera. Saya akan jumpa sama Menteri Pengangkutan dan saya akan sampaikan keluhan daripada rakyat negeri Sabah. Mereka ini banyak nak balik pergi Sabah Hari Raya tapi tiket mahal. Saya pun tak tahulah, yang saya dengar macam tu lah kan. Mahal, memang mahal. So I'll bring it up to him, see if he can do something about that. Baru-baru ini harga tiket penerbangan domestik dan sehala dari Kuala Lumpur ke Tawau yang mahal sehingga mencecah ribuan ringgit menjadi bualan hangat di media sosial. Rata-rata penduduk Sabah melahirkan rasa tidak puas hati terhadap harga penerbangan yang ditawarkan hampir setiap hari itu kepada pengguna dan mengibaratkan harga berkenaan seperti perjalanan mahu menuju ke luar negara. Beliau ditemui pada program Iftar at Kuala Lumpur 2019 di Dataran Merdeka Ibu Negara semalam. Kira-kira 51% kenderaan persendirian yang menjalani pemeriksaan di Puspakom tidak mencapai tahap piawaian pemeriksaan yang ditetapkan. Statistiknya menunjukkan pemeriksaan ke atas brek didapati paling tinggi tidak mencapai tahap piawaian iaitu sebanyak 35%. Menurut kenyataan Puspakom, perkara itu amat membimbangkan kerana brek adalah komponen utama kenderaan. Selain brek, gelincir sisi mencatatkan 30% manakala pelepasan asap kenderaan sebanyak 10%. Sehubungan itu, sempena Aidilfitri 2019, Puspakom menganjurkan kempen pemeriksaan kenderaan secara sukarela percuma kepada orang ramai selama 10 hari bermula semalam hingga 2 Jun di semua 54 pusat pemeriksaan kenderaan Puspakom di seluruh negara kecuali Shah Alam dan Pasir Gudang yang dihaskan untuk kenderaan berat sahaja. Kadar bayaran sebenar bagi pemeriksaan ialah RM50. Pemeriksaan percuma itu melibatkan 25 peringkat pemeriksaan seperti brek, tayar, gelincir sisi, suspensi, pelepasan asap, pemeriksaan bahagian atas dan bawah serta pemeriksaan cermin gelap. Okey, nanti. Polis Diraja Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat akan memastikan keselamatan kawasan perumahan dan kediaman yang ditinggalkan semasa cuti balik kampung sempena 1 Syawal kelak terjamin. Namun pemilik kediaman termasuk Persatuan Penduduk juga harus memainkan peranan agar tips keselamatan diikuti selain menjadi mata dan telinga pihak berkuasa. Di Bandar Bukit Mahkota Bangi, Selangor, Persatuan Penduduk mengambil kesempatan mengajak polis dan bomba di kawasan berkenaan bersahur bersama penduduk. Objektifnya bagi mendapatkan panduan serta tips keselamatan selain mengeratkan hubungan penduduk dengan pihak berkuasa. Ia satu langkah bijak jika berlaku kecemasan, persatuan akan menghubungi terus balai polis atau bomba dan bantuan akan cepat sampai. Program ni kita panggil semua penduduk yang terdiri daripada lapisan masyarakat lah. Kita tengok kat sini ada kaum bapa, kaum ibu, anak-anak sekali. Yang kita salah satu usaha untuk mengeratkan kita punya persefahaman, komuniti dan juga silaturahim antara kita lah. Jadi memang kadang-kadang kita susah nak berjumpa macam ni, kita kerja, sibuk dan time-time macam ni lah kita nak dapatkan
kita get together lah. Untuk kempen-kempen ni sebenarnya kita dah jalankan daripada dulu lah. Memang kita ada bersama-sama dengan penduduk. Kita akan bagikan untuk macam program kesedaran lah kita panggil. Tapi bagi yang untuk waktu perayaan kita tak ada macam unit peronda polis. Jadi kita ni cuma standby di Balai Bomba. Dan jika ada keperluan, kita akan keluar ke operasi, ke tempat kejadian. Selain itu adalah penting infrastruktur kecemasan seperti pilih bomba diselenggara dengan baik. Penduduk turut berpeluang untuk mengisi borang balik kampung yang disediakan oleh PDRM. Ia bertujuan untuk polis menghubungi terus pemilik kediaman jika berlaku kejadian yang tidak diingini. Program sahur komuniti ini dimeriahkan dengan kehadiran kira-kira 200 penduduk berhampiran. Sejumlah 15,000 baju kalis api akan diagihkan kepada anggota bomba dan penyelamat seluruh negara selepas sambutan Aidilfitri pada pertengahan bulan depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, keputusan dibuat selepas 6,000 baju kalis api yang sebelum ini disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM didapati selamat digunakan. Menurut Zuraida, 6,000 baju kalis api itu akan diagihkan bersama tambahan 9,000 lagi yang telah dibeli secara tender sebelum ini. Kes baju kalis api yang 2 tahun 2016 dahulu yang dalam siasatan SPRM kita dah dapat keputusan. Jadi keputusannya adalah kita telah mengambil at random 2 pasang baju kalis api ini dan bawa ke UK untuk dites, dan pegawai kita telah kita hantar Mr. Yah untuk ke sana dengan 2 helai baju bomba ni dan buat test, dan didapati bahawa baju kalis api itu melepasi tes ujian yang sewajarnya. Jadi mengikut spesifikasi. Jadi berdasarkan dengan keputusan ini maka kita boleh release 6,000 helai itu untuk digunakan oleh anggota bomba kita. Beliau ditemui media selepas melancarkan kempen keselamatan dan Ops Raya 2019 bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM di Putrajaya semalam. Januari lalu, SPRM merampas 6,000 baju kalis api di Balai Bomba dan Penyelamat Salak Tinggi Sepang yang dibeli oleh JBPM membabitkan peruntukan RM13.5 juta kerana didakwa tidak mematuhi prosedur ditetapkan, selain terdapat dakwaan sijil perakuan pakaian keselamatan itu dipalsukan. Selain itu, turut dilaporkan 9 balan bomba dan penyelamat di seluruh negara didakwa berdepan masalah kekurangan baju kalis api yang kritikal berikutan tiada pembelian baru dibuat sejak tahun 2017. Ini menyebabkan anggota di balai berkenaan dikatakan terpaksa menggunakan baju kalis api usang yang koyak atau berkongsi baju sama dengan rakan yang tidak bertugas jika berlaku kebakaran. Kementerian Pembangunan Usahawan sedang meneliti untuk memperbanyakkan lagi penganjuran karnival jualan koperasi oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan tidak hanya tertumpu pada musim perayaan sahaja. Ketua Setiausahanya Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi berkata, ia bagi membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana mendapatkan barang keperluan dengan harga lebih murah daripada harga pasaran. Kita akan pertingkatkan, kita akan kaji macam mana sambutan hari pada 2-3 hari ini dan tengok macam mana kita boleh perkembangkan. Bukan saja dalam musim perayaan tetapi supaya lebih accessible lah. Macam co-op yang iCo-op ni, barang-barang ni bukan barangan, kita bukan nak compete dengan retailers tapi adalah make sure that barangan korporasi ada tempat untuk untuk promosi barang-barang mereka. So inilah cara macam mana SKM boleh membantu pembangunan koperasi. Beliau berkata demikian selepas melancarkan karnival jualan koperasi Aidilfitri 2019 di Cyberjaya semalam. Turut hadir pengerusi eksekutif SKM Datuk Nordin Saleh. Karnival itu menyediakan 42 ruang pameran koperasi yang menjual pelbagai barang keperluan hari raya dengan harga di antara 20 hingga 30% lebih rendah dari harga pasaran. Karnival jualan koperasi selama 3 hari berakhir hari ini berlangsung pukul 10 pagi hingga 12.30 malam. Menteri Industri Utama Teresa Kok Soo Sim berlepas ke China malam tadi untuk mempromosikan penggunaan minyak kelapa sawit di negara tembok besar itu. Menurutnya, Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOB akan menandatangani satu perjanjian
dengan Tsinghua University bagi menjalankan kajian biofuel. Beliau berkata pengeluaran minyak sawit turut dirancang, dituai dan diperbaharui secara lestari berbanding bahan api fosil yang mengambil masa berjuta-juta tahun untuk membentuk dan kini semakin berkurangan. Jadi kami berharap dengan kerjasama seperti ini, kita boleh menggalakkan negara China, mereka boleh menggunakan bahan api dengan minyak sawit. Beliau terdahulu ditemui pada program demo masakan sempena kempen Sayangi Sawitku di Bandar Utama Selangor semalam. Sementara itu, Teresa turut berharap agar minyak sawit merah dapat dijual di pasaran. Ini kerana selain digunakan untuk memasak, ia mempunyai banyak khasiat dan boleh dimakan begitu sahaja. Katanya, ramai pengguna berminat dengan minyak sawit merah namun sukar mendapatkannya di pasaraya. Minyak sawit merah mula menjadi perhatian selepas dipamerkan di Parlimen. Baik, seterusnya, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP menggesa semua pentadbir sekolah tidak mengadakan sebarang program termasuk kelas tambahan atau program akademik sepanjang cuti persekolahan kali ini. Setiausaha Agungnya Harry Tan Hwat Hook berkata sepanjang waktu persekolahan murid-murid telah terbeban dengan kerja sekolah yang banyak sehingga mereka berada dalam keadaan tertekan. Dalam satu kenyataan media, beliau berkata NUTP berharap murid-murid dan guru-guru dapat memanfaatkan cuti yang ada untuk melakukan aktiviti riadah atau aktiviti kesukaan mereka agar tekanan yang ada dapat dilupakan seketika selain memberi kesempatan untuk murid-murid pelbagai kaum merayakan Aidilfitri. Tambahnya, ketika cuti persekolahan itu, murid dan guru boleh bergembira sambil berehat bersama keluarga dan sanak saudara serta teman menyambut hari yang penuh bermakna. Cuti persekolahan bermula semalam sehingga 9 Jun ini bagi negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu, manakala bagi negeri-negeri lain cuti persekolahan bermula hari ini sehingga 10 Jun. Akta khusus bagi melindungi kebajikan dan hak asasi warga emas masih dalam kajian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, pakar dari Universiti Malaya UM dipilih menjalankan kajian bagi menggubal rang undang-undang RUU berkenaan. Kita dah bagi duit untuk buatkan research on developing RUU Warga Emas dan kita dapatkan curi pandai daripada Universiti Malaya untuk membuatkan research on this, penyelidikan, dan kita nak ada several discussions before we table something because it's not easy, you know, there are different categories of those people who are in need, especially who are aged. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan Jeraya Wara Bus E-Donation di Ibu Negara semalam. Penggubalan akta itu telah dipersetujui ketika mesyuarat Majlis Penasihat dan Perundingan Warga Emas Negara yang dipengerusikan beliau sendiri yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada Disember lalu. Akta berkenaan juga antara lain bagi mewujudkan sistem sokongan yang diperlukan warga emas. Beliau sebelum ini memaklumkan satu kajian menyeluruh dikenali sebagai kajian diagnostik model penjagaan warga emas akan dibuat bagi merangka aspek penjagaan golongan berkenaan untuk jangka masa panjang. Ia bagi memastikan ibu bapa tidak diabaikan oleh anak mereka sendiri. Laporan antarabangsa. Di Pelabuhan Chonburi, Thailand, sebuah kapal kargo yang sedang berlabuh tiba-tiba meletup lalu terbakar menyebabkan sekurang-kurangnya 25 orang cedera. Menurut pihak berkuasa, letupan berlaku sekitar jam 6.35 pagi di atas kapal kargo KMTC Hong Kong. Kebakaran kemudian merebak ke terminal pelabuhan. Insiden menyebabkan 25 orang dikejarkan ke hospital akibat sesak nafas. Manakala sebilangan mangsa lain cedera selepas terkena serpihan letupan. Ketika ini, situasi dilaporkan sudah dapat dikawal dan pihak berkuasa sedang menyiasat punca kejadian. Baik, kerajaan Indonesia sudah menarik balik sekatan terhadap penggunaan aplikasi WhatsApp yang dikuatkuasakan selepas siri rusuhan pasca pilihan raya di Jakarta Selasa lalu. Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia menerusi akaun rasmi Twitter memaklumkan perkara itu. Tanda pagar WhatsApp down di aplikasi Twitter menjadi trending
di Indonesia sejak 22 Mei ketika ramai pengguna WhatsApp menghadapi kesukaran untuk menerima atau menghantar mesej, video atau gambar. Sekatan itu adalah bagi mengawal penyebaran maklumat berbau hasutan dan maklumat palsu berkaitan kejadian rusuhan dan demonstrasi di Jakarta. Selain aplikasi WhatsApp, pengguna Facebook dan Instagram turut menghadapi masalah yang sama. Badan Pemantau Hak Asasi Manusia di Tebing Barat, BT Selam, mendedahkan satu video yang menunjukkan penceroboh Yahudi sengaja mencetuskan kebakaran di Tebing Barat. Ia sekaligus menepis dakwaan awal oleh pendatang haram Yahudi yang menuduh bahawa kebakaran itu dicetuskan oleh penduduk Palestin. Menurut BT Selam, tentera rejim Israel yang berdiri berdekatan dilihat tidak menghalang penceroboh Yahudi yang memulakan api. Sebaliknya, tentera Zionis bertindak menghalang penduduk Palestin yang cuba menyelamatkan ladang mereka yang sedang terbakar. Pendedahan itu juga menyebabkan unit jurucakap tentera Israel menanggung malu sehingga terpaksa menarik balik kenyataan asalnya yang cuba meletakkan kesalahan pada penduduk Palestin. Dalam satu video lain, kumpulan pendatang haram Yahudi dirakam membaling batu ke arah rumah penduduk Islam Palestin sementara 4 tentera Israel yang berada di tempat kejadian dilihat hanya berdiam diri menyaksikan kejadian itu. Di Perancis, kawalan keselamatan di sekitar Lyon diperketatkan berikutan serangan bom di bandaraya itu kemarin yang mengakibatkan 13 orang cedera. Tiada pihak mengaku bertanggungjawab mendalangi serangan setakat ini. Polis masih menjejaki suspek berusia dalam lingkungan 30-an yang meninggalkan beg berisi letupan di luar sebuah kedai membuat roti. Imej suspek yang menaiki sebuah basikal itu berjaya dirakam kamera keselamatan sebelum letupan berlaku. Insiden berlaku menjelang berlangsungnya pilihan raya Parlimen Eropah di negara itu. Presiden Emmanuel Macron menyifatkan insiden itu sebagai satu serangan. Berikutan itu, beliau mengarahkan Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner ke Lyon. Sukan Kejohanan Rugby Asia ARC 2019, harapan Malaysia untuk kekal di Liga peringkat teratas Kejohanan Rugby Asia 2020 ARC semakin pudar setelah tewas 16-38 dalam perlawanan kedua menentang Korea Selatan di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Bagaimanapun, jurulatih negara Brad Mika optimis pasukan negara dapat memperbaiki kelemahan dan memberikan persembahan lebih baik menentang Hong Kong 15 Jun nanti. Korea Selatan yang menduduki tangga ke-30 dunia bermula garang mendahului pada minit ke-4. Try daripada Cha Sun Kun diikuti Ya Di Yung pada minit ke-21 meninggalkan Malaysia 10-0. Malaysia bernasib baik apabila mendapat sepakan penalti yang berjaya dilakukan Muhammad Fairuz minit ke-25 mendapatkan 3 mata. Selang 5 minit kemudian, Amirul Mukminin berjaya melakukan try pertama Malaysia sementara conversion Fairuz menambah 2 lagi mata menjadikan mata 10-10. Korea Selatan tidak membenarkan pasukan negara mendahului apabila Na Kwan Yong melakukan try diikuti conversion daripada Park Ji-soo minit ke-34. Sepakan penalti kedua berjaya dilakukan Fairuz minit ke-36. Namun Korea Selatan mengakhiri separuh masa pertama dengan try daripada Shin Hye-seong diikuti conversion Jang Jio-ming menjadikan mata 13-24. Sementara itu, Malaysia berjaya mendapatkan mata pertama pada aksi kedua dengan sepakan penalti ketiga minit ke-12. Selang 3 minit kemudian, Kim Namuk melakukan try untuk Korea Selatan diikuti conversion daripada Kim Ki-min. Tekanan cuba diberikan pasukan Malaysia namun tidak cukup untuk menghentikan Korea Selatan. Apabila pemain terus didominasi, pasukan itu dengan try daripada Lim Jun-ho dan conversion daripada Kim Ki-min menamatkan permainan dengan 16-38. Bagi Brad Mika selaku jurulatih kebangsaan, prestasi pasukan negara adalah lebih baik daripada perlawanan pertama, namun sukar untuk menewaskan pasukan berkedudukan 30 dunia itu. We talked about it at half time. We were still in the game. We had a chance, but again, there were lapses in our play where we could have created some opportunities, but the passing execution let us down, and again we couldn't get any rhythm, and Korea capitalised on those opportunities and scored it into points.
Sekian Buletin Pagi, terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Syahira Izzati Yaakob, salam hormat dan Assalamualaikum.